Alhamdulillah, Alhamdulillahil khabiril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wal qawiyyul matin, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'uhu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asa. Saudara sekalian jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketaatan dan kepatuhan kita ini menjadikan kita sebagai seorang yang sentiasa bersyukur bagi segala kurniaannya dan sentiasa beroleh segala keredaannya. Saudara sekalian yang dikasihi sekalian, khutbah Jumat kali ini diteruskan dengan mengupas kisah hidup khalifah terakhir dalam senarai Khulafa ar-Rasyidin, seorang khalifah yang telah memimpin umat dengan kebenaran. Walau dalam suasana sosio-politik yang sungguh mencabar, khalifah yang penuh dengan sifat keberanian dan ketajaman fikirannya yang dimaksudkan ini tidak lain adalah Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Keberanian dan kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini dapat disaksikan dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah dan juga dalam peperangan Khaybar. Sebagai contoh dalam peristiwa hijrah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu telah sanggup menggantikan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu muslihat untuk mengelirukan musyrikin Quraisy demi memastikan kejayaan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam peristiwa peperangan Khaybar, kepimpinannya diakui sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sendiri menyerahkan panji kepimpinan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan tidak kepada orang lain. Bukan itu sahaja, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga merupakan antara sahabat yang paling akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah beliau juga merupakan sepupu dan menantu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Hubungan rapat beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terbukti jelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan tidak dapat disangkal dalam lipatan sejarah bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga merupakan pendukung kuat serta tulang belakang utama kepada ketiga-tiga khalifah sebelumnya, yakni Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Uthman radhiyallahu anhu. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, menurut kitab Al-Bidayah wal Nihayah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah dalam suasana latar belakang sosiopolitik yang sungguh tegang lagi mencabar. Beliau menggantikan khalifah ketiga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu yang dibunuh dengan kejam oleh pemberontak yang ingin merampas kuasa pemerintahan khalifah. Dalam keadaan yang kocar-kacir sedemikian, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertindak untuk menerima jawatan sebagai khalifah. Kesediaan ini tidak lain adalah atas dasar pertimbangan yang mendalam serta pandangan jauh Sayyidina Ali bagi menyatupadukan umat Islam. Penerimaan jawatan khalifah ini juga adalah bagi mengelakkan perpecahan yang lebih besar sesama umat Islam. Andai kata ianya berterusan tanpa kepimpinan seorang yang bernama khalifah. Sebagai seorang yang berani dan tidak gentar dengan cabaran, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa bertanggungjawab bagi menjaga kepentingan umat Islam selain bagi mengelakkan lebih besar lagi umat Islam terkorban. Atas dasar inilah beliau bersedia untuk menerima bebanan tanggungjawab memikul jawatan sebagai khalifah. Ini berlaku biarpun beliau sedar akan cabaran yang bakal dihadapinya dalam suasana politik yang sangat rumit ketika itu. Ini termasuklah kemungkinan menjadi mangsa seterusnya selepas kewafatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu.
Saudara sidang iman yang dirahmati Allah, langkah utama Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima jawatan sebagai khalifah juga adalah untuk mengembalikan sokongan dan keyakinan umat Islam. Khalifah Ali radhiyallahu anhu juga menetapkan bahawa keutamaan dasar politiknya pada masa itu adalah untuk menyatupadukan kesatuan ummah dan demi kesejahteraan umat Islam bagi jangka masa panjang. Ijtihad Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini juga berbeza dengan apa yang diijtihadkan oleh beberapa sahabat yang lain, termasuk Sayyidatina Aisyah, Talha bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, yang mana mereka lebih cenderung supaya khalifah menangani pembunuh khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu terlebih dahulu. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, walaupun berlaku perbezaan ijtihad dan pendapat, tidak terdapat sedikit pun rasa kebencian dalam diri Sayyidina Ali terhadap Talha, Zubair dan Aisyah radhiyallahu anhu. Malahan menurut kitab Al-Bidayah wa Al-Hinayah diriwayatkan bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berhasad agar beliau bersama Talha, Zubair termasuk Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum tergolong di kalangan mereka, dan menyatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin. Yang maksudnya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas katil, yakni di dalam syurga. Saudaraku yang dikasihi sekalian, begitulah kisah kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah mempamerkan ketandasan dalam berfikir dan keberanian dalam memimpin. Dia bukan sahaja tidak memilih untuk lari dari masalah sebenar, malahan berusaha sedaya upaya bagi membuat keputusan yang menguntungkan setiap pihak dengan mengambil kira kemaslahatan dan kesannya terhadap masyarakatnya. Sikap dan kepimpinan positif yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sewajarnya perlu ada pada setiap dari kita pada hari ini. Apabila seorang itu berhadapan dengan suatu isu maupun krisis, hadapilah dan selesaikanlah perkara tersebut dengan bijak dan berhikmah. Melarikan diri dari kenyataan maupun melepaskan diri dari tanggungjawab pastinya tidak akan menyelesaikan sebarang masalah, bahkan ianya kadang-kadang merumitkan serta menyebabkan orang lain menanggung bebanan yang kita tinggalkan. Pada masa yang sama, contohlah sikap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menghormati pendapat dan ijtihad para sahabat yang lain, walau ini jelas bertentangan dengan ijtihad pribadi beliau selaku khalifah umat Islam. Malah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menunjukkan sikap yang terpuji dengan meletakkan kepentingan dan kesatuan ummah di bawah panji kebenaran dan keadilan sebagai satu keutamaan. Usahlah perbezaan pendapat antara kita, khususnya dalam hal-hal keagamaan, menjadi penyebab kepada permusuhan, kebencian dan pertumpahan darah antara kita sesama umat Islam. Akan tetapi saudara sekalian, hormatilah perbezaan pendapat sama kita, kerana apapun perbezaan yang ada, kita tetap merupakan saudara se-Islam. Di akhir khutbah ini, dapatlah kita merumuskan beberapa perkara. Antaranya pertama, keperluan berfikir secara mendalam dalam menimbangkan kesannya pada diri dan masyarakat sebelum buat sebarang keputusan. Kedua, keberanian dalam memikul tanggungjawab dan bukan lari dari permasalahan merupakan ciri kepimpinan sejati. Yang ketiga, menghormati perbezaan pendapat demi menegakkan ukhuwah Islamiyah yang telah terjalin antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai diri kita dan memberikan keberkatan terhadap kita sebagaimana Allah redha terhadap sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dan mereka redha kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin
فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على خير عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. ألا صلوا وسلموا على نبي المصطفى خير الأنام، فقال أمرنا الله بذلك حيث قال في كتابه العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع عنهم القهر والبلاء والحرب والاعتداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.